what do you feel about the apology? Not about whether you accept it or not, because it's more complicated than that, I guess. But your analysis and what you feel about it. Saya tak berapa pasti apa tujuan permohonan maaf tu at this point in time lah. Because melainkan dia dah betul-betul insaf. Dan ini adalah satu keputusan moral yang sangat penting untuk mengangkat beban yang dia pikul selama ni. Sama ada beban itu beban yang dia rasa salah ke, dia rasa dia telah pun mengecewakan rakyat Malaysia. Tapi ada juga yang cynical yang kata kenyataan ini dibuat seminggu sebelum keputusan di mahkamah. Sama ada dia perlu enter into defense. Ada juga yang cynical yang mengatakan bahawa ini adalah usaha untuk melembutkan the ground supaya satu permohonan pengampunan yang baru dapat dibuat. We don't know. Kita tak tahu. So itulah sebab saya pun tanya kenapa sekarang dibuat. Sedangkan Datuk Seri Najib dah ada di dalam lebih daripada setahun. Kalau kita baca kenyataan at face value, basically setelah sekian lama dalam penjara dan beliau reflect dan dia sampai pada rumusan ini. That's one way of looking at it lah. Saya cuma sampaikan pandangan orang lain yang mengatakan bahawa ada kebetulan dari segi timing yang sangat-sangat jelas, kan? So kita tolak ke tepi soal mengapa permohonan maaf ini dibuat pada waktu yang sekarang. Kita pergi kepada permohonan maaf itu sendiri, ya. Sama ada kita terima ke tidak, kita bincang nanti, ya. Saya nak cakap dulu tentang apa yang mungkin berada di dalam pemikiran Datuk Seri Najib. Beliau hanya ada dua pilihan saja dalam kes 1MDB ni. Sama ada dia mengaku salah, yang dia tahu apa yang dia buat, ataupun dia buat statement ni lah. Statement ini ringkas dia dalam 1-2 ayat adalah saya tak tahu apa yang berlaku. And as the finance minister, I was duped by this, I don't know, 30-year-old, whatever he was lah. Basically that's it. So either you say saya bersalah dan saya tahu apa yang saya buat dan saya di belakang skim ini, or you go with I was clueless. Neither one is going to reflect good on you lah. So I think he's chosen that one. We accept at face value that that's his position. That's his position lah. Itu pendirian dia. Saya dalam kabinet pada waktu itu. Saya dalam Jemaah Menteri pada waktu itu. Ya, of course, publicly kita semua sokong dia sebab itu disiplin kerajaan, itu whip. Dan kalau ada siapa-siapa yang mencabar saya berkenaan dengan pendirian umum saya yang menyokong Datuk Seri Najib, saya boleh cakap benda yang sama tentang mereka pada hari ini. Publicly you defend your Prime Minister, you defend your Deputy Prime Minister. That's just the way it is. Tetapi apa yang berlaku di dalam, kita boleh cerita pada hari ini. Tan Sri Mahyudin paid the price for it. Shafi Abdal paid the price for it. Mukris paid the price for it. Saya tidak sampai tahap itulah, tetapi ada beberapa ahli Jemaah Menteri, anggota Jemaah Menteri yang sentiasa menyoal dan mencabar Perdana Menteri pada waktu itu Datuk Seri Najib berkenaan dengan perkara ini. Dan kalau kita nak terima pada face value apa yang Datuk Seri Najib kata yang dia terpedaya, then comes to apa yang Tony Phua cakap dalam posting dia. Kalau begitu, bila benda ni dah didedahkan, kenapa tidak ambil langkah yang lain? Kenapa pecat timbalan Perdana Menteri? Kenapa pecat menteri? Kenapa pecat peguam negara? Kenapa pecat Ketua Suruhjaya SPRM? That is not consistent with somebody who has been duped. And saya cakap benda ni Syaril sebab saya jumpa dia di pejabat dia di parlimen.
Saya tak pernah cakap. Saya pergi Dewan Rakyat, saya jumpa dia. Kalau tak silap saya, Mahyudin dah kena pecat dah. Saya pergi jumpa dia dan saya cakap pada Datuk Seri Najib, saya kata, sir, you have, this is exactly what I said. You have to throw Jolo under the bus if he is responsible. Itu dah membuka ruang kepada dia untuk ambil tindakan seperti mana yang dia sebut sekarang, bahawa dia terpedaya. And he looked at me and he said, no, Jolo is a legitimate businessman. Dan not long after that, selepas Mahyudin dan Shafie dipecat, diberi arahan kepada semua anggota Jemaah Menteri that no more discussion about 1MDB. Semuanya akan diuruskan oleh beliau sendiri sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. So, soal kita terima ke tidak, that's secondary. I just want to reflect what I'm thinking as somebody yang pernah bawa benda ni kat dia. Dan that's exactly what he said to me. So, my view is not far from that lah, KJ. Sebab saya rasa dalam kenyataan ini, ya, kenyataan mohon maaf ini, merujuk kepada artikel The Edge. Yang mana kalau baca artikel The Edge, kita akan letak link tersebut. Lebih kurang The Edge mengatakan bahawa pada pandangan mereka, mereka pun terbabit dalam pendedahan 1MDB ni. Pada hujung, sampai ke hujung 2010, sewaktu kecurian $700 juta kepada Petro Saudi itu melalui Good Star kepada Jolo itu, pada ketika itu pada pandangan mereka Datuk Seri Najib tak tahu. So that's as far as they went, late 2010. Skandal ini bertahun-tahun selepas itu. Jadi saya pun sependapat. Tapi itu bagi impression bila Datuk Seri Najib keluar kenyataan bahawa that's where it ended, but it didn't end there. So to be slightly fair to the statement, paragraf 6, apabila berlakunya kebimbangan dan pelbagai pihak mula mempersoalkan, saya sepatutnya mengambil tindakan yang berbeza. That's basically saya rasa lah. To be very charitable to this statement. Maybe this is his way of admitting. Saying I shouldn't have sacked Mahyudin, I shouldn't have sacked Shafie, I shouldn't have scolded KJ, I shouldn't have sacked Ghani Patal, I shouldn't have sacked SPRM punya chief. Sebab itu sebagai kelompok ketiga, saya nak satu hari nanti kalau boleh, he says that more explicitly. And I mean, saya faham lah, dia tak boleh lah nak mengaku because dia ada legal jeopardy on certain things. Fair enough. But as a former father of the nation, sebagai bekas Perdana Menteri, kalau satu hari nanti ada cara untuk Datuk Seri Najib mengatakan, I didn't know, but at some point I knew. Because really I knew at some point. I don't know whether that's 2011, 2012, 2013, whatever, I knew. And at that point, mungkin the right thing for me to do was either to go after Jolo, walaupun maybe there were certain benefits that I got indirectly yang saya tak tahu. I should have done something more drastic. Maybe I should have even resigned for the good of the country and of the party. But I didn't do that. And what I did mungkin... Apa yang saya maksudkan tadi yang masih menjadi kekecewaan peribadi saya, saya pergi jumpa dia sendiri after all of that. When saya rasa it was apparent that benda ni dah jadi kesalahan, dan dia masih lagi pertahankan Jolo. And dalam statement ini, cara yang dia justify ialah ini adalah untuk kepentingan reputasi Malaysia and all that, which I know not easy to fall out lah. Daripada 1MDB lagi teruk daripada mempertahankan Jolo. So I think, ini adalah benda yang hasilnya dan outcome-nya, keberhasilannya memang jelas. Sangat-sangat negatif kepada dia, negatif pada Malaysia, negatif pada parti UMNO dan Barisan Nasional, membawa pada kekalahan 2018. Semua tu tak boleh dinafikan lah. And then you can imagine, sebab kita cakap soal sistemik. Pengarah-pengarah 1MDB tak melaksanakan tanggungjawab fiduciary itu satu hal lah. Tapi seolah-olah dalam Jemaah Menteri pun kita tak langsung bincangkan benda ni, which is not true, kita bincangkan. Dan even selepas Mahyudin dan Shafie dipecat, masih lagi perbincangan berlaku. Sampai satu tahap diminta dengan agak tegas, mungkin antara kali pertama yang saya melihat Datuk Seri Najib marah dalam kabinet supaya tak dibangkitkan lagi, dibincang. Tetapi seolah-olah ada mental block yang sama ada dia dah sedar ataupun tidak yang apa yang Jolo buat, mental block, dan terus dipertahankan. Maybe
Macam Syaril kata lah, kalau kita nak charitable, dia dah sampai tahap dia dah tahu benda tu berlaku dan benda tu salah, tetapi untuk unwind benda tu, dia akan kena kos yang terlalu tinggi lah. Sama ada kos reputasi, kos kewangan ataupun kos politik, dan dia rasa he's too far in it already. Tetapi dah sampai tahap tak boleh sentuh langsung, terutamanya Jolo lah. Dah lah dia tamak, tak diet pula tu Jolo ni. Yeah, so I think that's probably where as far as we can go, which is that kalau kita nak kata tak tahu, ada satu tahap yang dia dah tahu. And we just don't know what year that is. Yeah. And maybe one day, kalau cita-cita dan aspirasi Datuk Seri Najib, which, you know, I'll be happy for him to be able to do this to some sort of redemption. Dan redemption ini bukan untuk dia masuk balik politik jadi Perdana Menteri bagi saya. For me, the redemption is to bukan clear your name entirely, but tell us what actually happened and what did you regret. I don't know if that's too much to ask. Saya rasa kita tak akan dapat benda tu. Saya rasa inilah yang paling banyak kita akan dapat ni. But even this, I guess, is a step lah. Kalau nak ambil positif KJ, at least it's step 1. And saya harap ada step 2, step 3 at some point in the future where if he is out of legal jeopardies one way or another, I think nama dan legacy beliau akan jauh lebih kurang negatif kalau dia boleh lebih open about what exactly happened. Because, and this is the broader political point KJ, yang menyokong tegar sangat Datuk Seri Najib ni, dia anggap Datuk Seri Najib tak buat apa-apa salah. He has maxed out the support he can get with that line. Whatever it is it maybe 50% of UMNO, 60% of UMNO, maybe 30%, 40% of masyarakat Melayu rasa macam tu. But the rest, you need to do something more. Kalau aspirasi beliau adalah untuk namanya sedikit dijernihkan, he needs to do more than what he's doing now. And what he does now is to say, I did before this lah, that I didn't know anything, it's not my fault, I was duped, and other people's fault, not mine. This is the first time he's actually making one mini step to saying, it is partly my fault. So let's see sama ada benda ni hanya satu step yang habis di situ, ataupun ada lagi kemahuan beliau untuk go a bit further. Yeah.